yes Kalau ada recording, kamu klik yes. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulakan kelas kita. Kita baca doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita terus kepada topik kita. Minggu lepas kita dah belajar macam mana nak ukur panjang. Panjang, unit apa kita guna? Sentimeter untuk pendek. Untuk panjang kita guna unit meter. Sentimeter untuk pendek. Untuk panjang unit meter. Simbol untuk sentimeter ialah cm. Simbol untuk meter m. Okey. Lagi sekali. Kalau untuk ukuran benda yang pendek kita gunakan unit sentimeter. Apakah simbol untuk sentimeter? Simbol untuk sentimeter apa? cm. Simbol untuk meter? Simbol untuk meter? m. Meter yang panjang, yang pendek sentimeter. 1 sentimeter panjang ni je. 1 sentimeter panjang ni. 1 meter panjang ini. Boleh kan? Panjang ni 1 meter. Panjang ni 1 meter panjang. Okey. Kemudian kita ukur untuk berat. Jisim. Dalam matematik dipanggil jisim. Untuk jisim, benda yang ringan kita gunakan unit. Yang ringan kita guna unit. Yang ringan kita guna unit gram. Untuk jisim ni berat. Untuk jisim, benda yang ringan unit gram. Yang berat unit apa? Kilogram. Yang berat unit kilogram. Okay, good. Simbol untuk gram, simbol. Huruf? kg. Gram. Oh, G. Okay, simbol untuk kilogram. Yang berat, kilogram. kg. Senang kan? Senang saja. Jadi hari ini kita akan pergi kepada tajuk yang baru, iaitu ukuran untuk isi padu. Isi padu, okey, tengok muka surat. Muka surat 66. Ataupun tengok dekat skrin komputer. Cikgu ada share skrin komputer. Samalah. Tengok buku boleh, tengok skrin komputer pun boleh. Tengok buku lagi baiklah. Okey, seorang anak murid lelaki tu kata isi padu susu 1 liter. Lepas tu dia tunjuk kat situ simbol 1 liter. Simbol bagi liter apa dia? L italic, L yang saya ingat tu, tulis saya ingat. L tulis tulisan merangkai. L tulisan merangkai ialah simbol untuk liter. Jadi unit untuk isi padu apa dia? Liter dan juga mililiter. Jadi di sini dia kata kenali unit mililiter dan liter. Mililiter dan liter. Mililiter untuk yang sedikit, liter untuk yang banyak. Okey. Mililiter untuk yang sedikit, liter untuk yang banyak. Okey, boleh? Okey. Sekarang kita tengok contoh. Kalau kita tulis, kita baca susu segar. Susu segar ialah 1 liter. Simbol dia apa dia? 1 L italic. 350 mililiter. Tengok dekat skrin ni. 350 mililiter ditulis sebagai 350 ml. 350 ml. Okey, 350 ml. 1 liter ditulis 1 L. L macam ni. L italic. Lepas tu kat bawah tu kita tengok. Dia tulis itu. ml dengan L. Mililiter sedikit, liter banyak. 1 mililiter sangat sedikit, setitis air.
1 liter 1 botol air. Tu beza dia. Okey. Pernah tengok mililiter di dalam botol yang sebenar? Okey, ini cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk sedikit Ini botol. Cikgu dah cabut dia punya pelekat dia. Ini botol air. Mineral water. Okey, mineral water. Cikgu cabut plastik ni. Kita nak tengok bacaan dia dekat plastik ni. Kat mana dia tulis Okey, ada di sini. Boleh nampak? Terbalik Nampak tak? 500. Dia tulisan dia terbalik ke betul? 500 ml. Nampak tak? 500 ml. Itu ialah ukuran untuk isi padu. 500 ml. Nak terbalik ke tak terbalik tulisan dia? Tak terbalik. Tak terbalik kan? Okey. Cikgu tunjuk lagi sekali. 500 ml. Dekat botol air. Cikgu dah cabut dah gambar ni. Nampak tak? Macam kelabu kan? Okey. Tak nampak lah. Okey, tak apa. Boleh tengok botol air masing-masing. Ini botol untuk air anak cikgu. Pun cikgu keluarkan juga. Jadi di setiap botol, kalau kamu rajin di rumah, kamu perhatikan, kamu boleh nampak. Kamu boleh nampak dekat botol tu. Sini ialah 125. Kelabu sikit 125. Mungkin kalau tulisan tu besar boleh nampak lah. Ini air mineral water, besar. Jadi untuk air, dia ada unit dia. Kau ambil botol kat rumah, kamu cari. Yang cecair botol minyak boleh, botol air boleh. Kamu cari, dia tulis isi padu. Untuk cecair kita panggil isi padu. Macam kat sini cikgu jumpa, okey. Ada kelabu sikit kan. Alamak, kelabu. Okey, dah nampak. Berapa? 5.5 liter. Terbalik tak tulisan dia? Tak. Okey, tak. 5.5 liter. Nampak tak tu? Minimum isi volume. Isi padu minimum 5.5 liter. Ini ialah untuk air. Jadi untuk cecair itu ialah ukuran dia. Itulah cara kita ukur. Okey. Okey, jadi senang. Kalau cecair itu sedikit, kalau banyak, dia akan guna unit liter. Kalau sedikit, macam ni sedikit kan? Sedikit dia akan guna mililiter. Mililiter. Ada lagi tak cecair cikgu? Ada cikgu ada lagi. Cecair. Okey. Ini apa ni? Minyak kot. Minyak. Ni apa? Siapa boleh teka? Ni apa? Ada tulisan ni. Shampoo kereta. Shampoo kereta. Okey, shampoo kereta. Ada unit dia. Agak-agak berapa unit dia? Cikgu suka bahasa kereta kan. Okey, cikgu tunjuk korang teka tau. Okey. Berapa? 2 liter. Betul. 2 liter. Jadi kalau ini sebab dia berat kan, dia banyak. Bila isi padunya banyak, unit yang digunakan ialah liter. Yang banyak ni 2 liter. Yang ini ringan saja. Jadi unit yang akan digunakan apa? Ringan saja. Mililiter. Mililiter. Ini mililiter 100. Tak jelas kan? Kelabu. Ini tak jelas dia silau. 150 125 tambah 25.
Ini air. Yang ni yang air tadi. Ini yang air mineral water. Air mineral water tadi. Drinking water. Air minuman. Drinking water. Sedikit kan? Ringan kan? Yang ni ringan. Bila isi padu yang sedikit, unit apa digunakan? Mililiter. Okay. Jadi kita tengok di sini, cikgu dah cabut kertas ni, kita baca. Berapa mililiter? Tak nampak kabur sikit. Kabur. 500 ml. 500 mililiter. Okey, 500 mililiter kan? Nampak sikit lah. Kita cabut dia. Jadi itu ialah penggunaan cecair. Macam mana kita nak ukur cecair? Okay, sekarang kita tengok di dalam buku, muka surat. Muka surat 67. Muka surat 67. Okey, nak ukur panjang, gunakan pembaris. Nak ukur jisim ataupun berat, jisim, gunakan penimbang. Nak ukur cecair, gunakan apa? Tengok dia sebut apa? Muka surat 67. Surat 67. Dia sebut apa? 2A. Cuba tengok 2A. Muka surat 67, 2A. Ini bikar. Ini bikar. Pernah tengok bikar tak? Kalau mak siapa yang buat kuih, dia akan jumpa bikar. Cikgu pun ada satu. Tengok sini, bikar. Ini yang isteri cikgu buat kuih. Cikgu ambil. Cikgu letakkan cecair berwarna merah. Okey. Sini boleh nampak kan? Dia ada unit-unit dia. Ini cikgu ambil dia punya. Ini cecair. Dia ada unit-unit dia. Dia ada senggatan dia, garis-garis. Kat sini ada. Okey. Unit dia tulis 40, 70, 100. Okey, kat bawah ni 40 kan? Tak nampak lah kan? Dari jauh nampak. Tapi kalau kamu tengok beaker mak kamu kat rumah yang buat kek, ini ialah bentuk dia. Okey, tak apa. Kita tengok di dalam buku. Di dalam buku lebih jelas. Dalam buku 2A. Ini beaker 100 ml. Maksudnya bila isi penuh, berapa mililiter? 100 mililiter. Sebagaimana pembaris dan juga penimbang untuk jisim, dia ada senggatan. Senggatan tu ialah garis. Itu ialah senggatan. Satu senggatan 20 mililiter. 20 jadi 100. 20 jadi 100. 40 tolak 20, jawapannya 20. Okey, kita tengok B pula, 2B. 2B. Okey. Ini bika 250 ml. Ya, Alisha rendahkan volume jap. Ataupun mute dulu. Dengar suara cikgu 2 kali. Okey, ini bika 200 ml. Jadi setiap senggatan ada berapa? Kita tengok nombor situ. 50, 100, 150, 200, 250. Maksudnya dia bertambah 50, 50, 50. Jadi dia kata setiap senggatan berapa puluh? 50. 50, 50, 50, 50, 50. Yang ini pula C, 2C. Ini silinder penyukat 100 ml. Setiap senggatan ialah 10 ml. Tambah 10, 10 lah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 sampai 100. Itu ialah C, 2C. Jadi 2D pula, 2D ini ialah silinder penyukat 1 liter. Setiap senggatan kita bilang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
1000 mililiter sama dengan 1 liter. 1000 mililiter sama dengan 1 liter. 1000 sama dengan 1 liter. 100 centimeter 1 meter. 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Itu unit lah. Nanti waktu ulang kaji nanti kita akan ulang balik. Okey, boleh? Okey, kita tengok soalan. Muka surat 67, soalan nombor 1A. Nyatakan isi padu yang sesuai. Okey, nyatakan isi padu yang sesuai. Nyatakan unit isi padu yang sesuai. Mililiter ataupun liter. Kalau cawan minum kopi, kecil kan? 150 apa? Mililiter. Betul, mililiter. Satu tong yang besar, berat kita nak angkat. Kena pakai genggam. Angkat macam ni. 10 apa? Berat tau. Liter. 10 liter. Macam ni 5.5 liter. Macam ni 5.5 liter. Berat. Bila air penuh, cikgu tak boleh angkat. Ni kosong, ringan lah. Tapi bila botol air ni penuh, dia akan jadi berat. Okey, nombor 2. Tulis simbol bagi unit di bawah. Tulis simbol bagi unit isi padu di bawah. 200 mililiter. Mililiter simbol dia apa? Mililiter. 200 mililiter. 200 ml. L tu italic lah. L yang saya ingat tu. B. 600 mililiter. 600 mililiter. Simbol untuk mililiter? M. L. ML. Nombor 2. C. 4 liter. Jadi kita akan tulis 4. 4 apa kita tulis? 4L. 4L. 4 liter. L simbol dia L. Liter simbol dia L. D. 2D. 9 liter. Kita akan tulis 9 L. L juga. L italic L sengit tu. Italic. Senang. Mula-mula susah nak tulis sengit. Tapi lama-lama biasalah. Ini kalau di sekolah latihan menulis liter ni pun ramai yang tulis huruf E. Bukan E, L. Dia tegak, sengit sikit. Kalau waktu sekolah boleh nampak lah. Bila cikgu kata buat simbol L, ada yang pergi buat E. Dia bukan E, L. Sengit sikit je. Dia bukan buat macam huruf E tu bukan. L, sengit sikit je bawah dia. Kena tengok betul-betul lah dalam buku. Okey, sukat isi padu cecair. Nak sukat isi padu cecair, kita menggunakan beaker. Macam ni. Ini beaker yang buat kek. Cikgu ambil. Isi ingat. Ukur cecair, kita gunakan beaker. Ini namanya beaker. Kalau minum ubat boleh minum 1 botol lah sekali minum. Tak boleh. Jadi tak sihat lah, jadi sakit kalau makan 1 botol. Jadi dekat botol ubat tu dia ada tudung yang kecil. Dekat tudung tu dia ada penyukat ubat. Okey, penyukat ubat. Okey, jadi penyukat ubat tu kita nak minum sedikit je. Kalau zaman cikgu sekolah dulu tak ada penyukat ubat, dia pakai sudu. Sudu kecil, sudu besar. Kalau anak, sudu kecil. Minum 1 sudu kecil. Kalau ayah, 1 sudu besar. Dulu pakai sudu je. Sudu teh. Tapi zaman sekarang lebih canggih. Zaman sekarang menggunakan cover yang atas tu. Cup yang atas tu. Yang tu dia gunakan. Itu lebih baik lah. Lebih tepat. Zaman sekarang lebih tepat. Okey, tengok nombor 2. Nombor 2. Masih lagi muka surat 68 nombor 2. Kanak-kanak perempuan itu menuang air ke dalam beaker yang besar. Ini beaker kecil. Tetapi yang di dalam gambar tu, kanak-kanak perempuan itu nombor 2 tu, dia menuang di dalam beaker yang besar. Sebab isi padu air yang lebih banyak. Berapa isi padu airnya? Cuba tengok. 100, 200, 300, 400, 500. Jadi berapa isi padu airnya? 500. Tengok kanak-kanak di sebelah kanan ni pula. Kanak-kanak lelaki pula. Dituang air dia berapa? 50. Yang ni tingkatan dia 50. Jadi kita baca 50 lah. 50
100, 150, 200, 250. Bukan. 200 je. Sampai 200 je air yang dia tuang. Jadi bila dia tengok, okey, cara nak tengok. Tengok muka surat 68 cara nak tengok. Kita kena letak di atas meja. Atas meja. Okey. Sekejap cikgu nak tunjuk. Di atas meja. Okey. Bila cikgu letak di atas permukaan, nampak cikgu letak, dia tak bergerak. Ni air kan? Mata cikgu dengan ini beaker. Ini beaker. Letak di atas permukaan meja. Kenapa kita tak boleh tengok macam ni? Sebab kalau tangan kita sengit, air ni dah jadi sengit belum? Sengit tak air ni? Sengit tak air? Sengit. Jadi bacaan dah tak tepat. Nak tepat macam mana? Kena letak di atas meja. Permukaan yang sama. Meja lah permukaan yang sama tu. Bila dah letak atas meja, mata kita kena sama dengan air ni. Dan kita akan baca. Berapa? Kita bacalah sengkatan dia. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kita baca je sengkatan dia. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi cikgu tahulah, sengkatan dia ni bilang pada bawah. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi jawapannya ialah 100. Jadi air ni tengok 100. Senang je. Letak di atas meja. Mata kita bersetentang dengan meniskus air. Dan kita baca 10. Dia mula dengan 50 kat sini. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi 100. Tadi masa cikgu bawa sini, cikgu dah tuang siap-siap bagi ngam-ngam 100. Senang nak sebut. Cikgu dah ukur air ni tadi. Okey, boleh Ini cara kita nak ukur cecair. Balik boleh praktis. Di rumah boleh praktis dengan beaker mak. Mak nak buat kek. Saya tolong isikan isi pedu air mak. Isi air. Kamu dah bahagian isi air. Kamu kan dah belajar macam mana nak isi air. Nanti mak kamu cakap, okey, isi 100 ml air. Cari nombor 100 kat sini. Tuang air sampai 100, letak atas meja, perhatikan betul-betul. Macam tu lah cara orang buat kek. Isi padu air pergi cepat. Apa terjadi kalau mak kamu kata isi 100, kamu pergi isi agak-agak je lah 200 ke? Tuang suka hati je. Kek tu jadi tak? Tak. Tak jadi. Mungkin keras. Kalau tak cukup air, keras. Kalau terlebih air, jadi lembek. Sukatan tak kena. Sepatutnya guna 1 kilogram tepung. Kamu kata saya nak guna 2 cawan je lah. Nak simpan sikit lah tepung ni. Tak ikut sukatan. Nanti kek tu jadi tak sedap. Sebab tak ikut sukatan. Okey, boleh? Okey. Jadi kita tengok muka surat 69 pula. Muka surat 69. Murid perempuan tu kata saya suka 1 liter cecair. 1 liter cecair. Jadi 1 liter sama dengan 100 mililiter. Dia cari 1000 mililiter. Jadi dia akan tuang air tu sampai 1000. 1000 mililiter sama dengan 1 liter. 1000 mililiter sama dengan 1 liter. Yang lelaki tu pula, dia isi 2 liter. Macam mana cara dia isi 2 liter? Dia isi 1000. Jadilah 2 liter. 1000 mililiter sama dengan 1 liter. Okey, ada soalan ke bawah. 2 liter susu diisi ke dalam 2 bekas. Berapakah isi padu susu dalam setiap bekas? 2 liter susu diisi ke dalam 2 bekas. Seperti dalam gambar. 2 liter isi dalam 2 bekas. Jadi 1 liter 1 liter. 2 liter isi dalam 2 bekas, jadi 1 liter 1 liter. Yang ni kalau kita kat sekolah senang dah. Cikgu bagi 2 liter, cikgu suruh isi dalam 2 bekas sama banyak. Tapi dalam ni kita belajar teori lah, teori. Kita tak boleh nak bawa bekas. Kalau waktu sekolah, cikgu suruh bawa botol ni lah, senang. Sebab botol ni 500 mililiter. Okey. Okey, kita tengok soalan. Cuba jawab di bawah. Muka surat 69. Cuba jawab. Soalan ni senang. Oh, cantik air dia.
Cuba jawab A. Air dia warna? Ni merah. Merah. Merah, okey merah. Berapakah isi padu cecair? 80. 80 apa? Kena sebut. 80 mililiter. Betul, 80 mililiter. Ingat kita mesti sentiasa menyebut unit. 80 mililiter. Kalau panjang, 20 sentimeter. Kalau isi padu cecair, 80 mililiter. Okey, soalan B pula. B. Berapa tu? Cecair biru. 700 mililiter. Betul, 700 mililiter. C pula, C. 2000 mililiter. Betul, 2000 mililiter. Okey, senang kan? Jawapan dah ada. Kita cuma baca je, tak susah. Okey, anggar isi padu. Anggar ni agak. Anggar ialah agak. Contoh. Okey, contoh katakanlah ini 100, bekas ni boleh isi 100, contoh bekas ni boleh isi 100 mililiter. Cikgu dah guna, anak cikgu gunalah bukan cikgu. Anak cikgu dah guna sampai separuh. Agak-agak tinggal berapa? Asal 100 tau penuh. Sekarang tinggal berapa? Sekarang tinggal berapa? Penuh 100. Penuh 100. Sekarang dah tinggal separuh. Agak-agak tinggal berapa? 100 tinggal 50 mililiter. Betul. 50 mililiter. 100 kalau separuh tinggal 50. Ini 50 mililiter lah. Okey, ada lagi tak cecair? Okey, ada. Yang ini isi padu dia. Sekejap Okey, yang ini 2 liter. 2 liter. Dah digunakan sedikit. Cikgu nak gunakan sampai habis, tak sarat nak minum tadi. Nak tuang sayang pula. Berapa? Tolak sikit lah kan. Mungkin dah hilang 100 ataupun 200. Cikgu rasa dah hilang 200 mililiter. Jadi 2000 tolak 200. 2000 mililiter, ini 2000 mililiter tolak 200. Jadi berapa? 1800. Boleh Senang je. Okey, ini 2 liter. Kalau penuh 2 liter sekejap Kalau penuh 2 liter. Sekejap. Oh, tak larat nak minum bagi habis Okey. Dah tinggal separuh asal 2 liter. Sekarang tinggal berapa? Asal 2 liter. Sekarang tinggal berapa? 1 liter. Betul, 1 liter. Kita tak ada dah minum sampai tinggal 2 liter. Kat belakang cikgu, kat depan komputer cikgu ni tingkap. Jadi 2 liter tinggal 1 liter. Okey. Itu namanya anggaran. Lebih sikit, mungkin kurang sikit. Itu ialah anggaran. Okey, kita tengok muka surat 70. Okey, 70. Nombor 1. Dia ada. Betul. Dia cakap kat kawan dia isi bilik air ni mungkin 500. Lepas tu kawan dia kata saya anggarkan kurang daripada 700. Lepas tu mereka pun sukat. Rupa-rupanya jawapannya berapa? Ialah 600. Jadi dia kata kurang 700. Betul lah 600. Okey, nombor 2 pula. Isi padu 1 jug jus 1 liter. 1 jug 1 liter. Jadi dalam bekas agak-agak berapa? Mestilah lebih 1 liter sebab lagi banyak kan? Betul tak? Betul. Mestilah lebih 1 liter. 1 jug 1 liter.
Kalau lebih banyak ni, cikgu agak 2 liter lah. Lebih 1 liter. Lebih 1 liter mungkin 2 liter. Itu namanya anggaran. Kita tak tahu. Kita agak-agak je. Tapi janganlah cakap kata 10 liter. Itu terlalu lebih. Logiknya 1 hingga 2 liter. Lebih 1 liter. Okey. Terokaria. Muka surat sebelah. Muka surat 71. Terokaria ni ialah permainan. Permainan ni boleh di rumah ataupun di sekolah. Tapi sekolah kita tak boleh nak pergi. Kita tak boleh lah nak buat permainan di sekolah. Kenalah buat di rumah. Main. Pakai ros merah. Cikgu ambil warna ros isteri cikgu untuk letak warna merah. Dan cikgu ada botol untuk cikgu masuk ni. Bila cikgu ukur sini, cikgu boleh tuang air dalam ni. Bila dia ada macam ni, bila kita tuang dia tak tumpah. Dia ada macam mulut macam ni. Bila kita tuang dia susah nak tumpah. Ini kelebihan beaker. Ini cawan. Ataupun gunakan corong. Senang juga. Jadi terokaria ni kita tengok je lah kan. Kita tak boleh nak buat sebab kita tak ada peralatan ni. Okey, cuba jawab. Kita tengok. Cuba jawab. Okey. Kita tengok muka surat 71. Cuba jawab. A. Tengok A. 400. Bila penuh agak-agak berapa? Boleh unmute kan? Sekarang 400 A. Muka surat 71 A. 400 separuh. Kalau penuh? 800 mililiter. 800 mililiter. Senang je. B pula B. Separuh kita tak tahu berapa. Tapi kalau penuh 5 liter. Agak-agak separuh ni berapa? Dia lebih sikit pada separuh lah. 3 liter. Okey, cikgu agak 3 liter. 3 liter logik lah, 3 liter. Tak sampai 4 tu, 3. Okey, itu ialah anggaran. Okey, ini ialah soalan yang muka surat 72. Muka surat 72 ni ialah soalan panjang, jisim untuk berat dan juga isi padu untuk cair. Jadi kita buat sama-sama lah. Soalan 1. Sarina gunakan 8 cm benang merah. Dia juga guna 10 benang biru. Yang mana lebih panjang? Senang je. 8 cm dengan 10 cm. Yang mana panjang? 10 mililiter cm. 10 cm lebih panjang daripada 8 cm. Jadi benang biru lebih panjang. Jawapan dia dah bagi. Kita baca je. Senang kan? Logik lah. Bila kita pakai pembaris, kita nampak biru tu lagi panjang daripada merah. Jadi kita kata biru lebih panjang. Okey, soalan yang dalam buku ni tak ada tapi cikgu nak tanya. Berapa dia lebih? Berapa dia lebih? Lebih panjang. Tapi berapa sentimeter dia lebih? Biru lebih panjang daripada merah. Berapa sentimeter lebih? Kalau bahasa buku dia sebut berapakah beza panjang. Kalau dia kata beza panjang, kita mesti tolak. 10 tolak berapa? 8. 10 tolak 8 sama dengan? 2. 2. 10 tolak 8, 2 lah. 10 tolak 8. 5, 6, 7, 8. Tinggal 2. Okey, kita tengok soalan 2. Soalan 2. Ambil 10 ml setiap hari. Baik, Encik. Jadi, kalau nak ukur 10 ml sampai senggatan ke berapa? Dah ada jawapan dia kan? 5, 10. Jadi 10 apa ni? 10 mililiter. Jadi ubat minum sampai takat ni je lah. Jangan isi sampai penuh. Isi sampai penuh 30. Jadi kalau nak minum ubat sampai 10 saja. Okey, kita tengok muka surat sebelah. Muka surat 73. Macam mana nak membezakan kanak-kanak dengan orang dewasa? Kanak-kanak rendah, orang dewasa. Orang dewasa tinggi. Biasanya
kalau nak tahu kanak-kanak atau dewasa, biasanya orang gunakan ketinggian ataupun tengok dia dah ada my kit ke belum. Kalau sekolah rendah tak ada my kit lagi, kanak-kanak. Kalau sekolah menengah dah ada my kit, dah ada my kit pula, nombor kad penalan, my card. Kalau sekolah rendah my kit, bila sekolah menengah ada my card. Itu kanak-kanak dengan dewasa. Okey, kanak-kanak yang kecil, yang rendah, macam umur 4 tahun 5 tahun, biasanya tingginya kurang daripada 90 cm. Jadi di sini mereka gunakan untuk bayar tiket, harga tiket kereta kabel. Dewasa RM20, kanak-kanak RM15. Kanak-kanak yang kurang 90 cm percuma. Tinggi Kamal 1 meter. Kamal ni 1 meter je. Kalau dengan cikgu 1 meter lebih kurang ni lah. Ni. Adik dia tak kena bayar. Agak-agak adik dia berapa? Berapa sentimeter? Tak kena bayar. Kurang 90 ml. Berapa? Kurang 90 cm tu berapa? 85, 80, macam tu lah. Tinggi adiknya, anggarkan tinggi adiknya 80 cm, 85 cm, macam tu. Boleh? Okay, cara. Tengok adik dia berapa? 80. Jadi tak kenalah, ni anggaran. Dia lukis gambar orang lidi. Tengok tinggi adiknya lebih kurang 80 cm. Ni contoh lah. Okey, kita tengok muka surat sebelah pula. Muka surat 74. Ini ulang kaji Jisim Nisha lebih besar, lebih daripada jisim Julia. Nisha kita tak tahu. Tapi Nisha ni lebih berat daripada Julia. Kalau Julia 27, Nisha ni lebih berat daripada Julia kan? Jadi Nisha ni boleh jadi 28, boleh jadi 29, boleh jadi 30 kan? Tapi dia lebih ringan daripada Saiful. Saiful 30. Jadi Nisha ni dia di tengah-tengah. Saiful 30, Julia 27. Jadi Nisha ni tengah-tengah. Agak-agak jisim Nisha berapa? 29. 28, 29. Salah satu dua tu lah. 28 dan 29, tengah-tengah. Tapi dia lebih berat daripada Julia, dia lebih ringan daripada Saiful. Jadi berat dia sama ada 28 ataupun 29. Tengah-tengah kan. Ada kawan kita dari segi tinggi. Ada seorang tu paling tinggi dalam kelas. Ada seorang tu paling rendah. Dia sederhana. Sederhana maksudnya kita tekanlah yang tengah-tengah. Tu dari segi tinggi. Boleh kan? Kalau di sekolah, kita boleh panggil kawan kita yang paling tinggi, yang kawan kita paling rendah, lepas tu kita ambil yang sederhana di tengah-tengah. Kita kena anggarkan tinggi kawan kita yang di tengah-tengah tu. Okey, nombor 5. Su Chin ingin mencuci sebuah basikal. Pilih bekas yang akan digunakan. Mengapa? Dia nak cuci basikal. Nak guna bekas apa? Baldi dengan cawan. Jadi dia nak guna apa? Baldi ke cawan? Baldi. Baldi kan? Kita cuci kereta, kita cuci basikal, cuci motor, cuci kereta pun kita guna baldi. Kalau guna cawan, senang tak? Ambil cawan, cuci basikal. Susah, air dia sikit. Gelas dengan cawan. Cawan lagi kecil kan? Ini gelas besar. Gelas pun kita tak gunakan untuk cuci basikal. Kecil sangat air dia. Sikit. Kita guna baldi. Lebih banyak untuk kita cuci. Jadi Su Chin akan gunakan bekas 8 liter. Dia tak sebutlah baldi, dia sebut bekas 8 liter. Kerana isi padu airnya lebih banyak. Dia tak guna cawan. Bekas kecil pun dia tak guna. Guna air banyak. Okey, cuba jawab. Muka surat 75. Cuba jawab. Ibu gunakan ukuran objek seperti dalam jadual. Objek yang digunakan dawai, pita berwarna dan reben. Garis, lukis garis lurus setiap panjang objek. Yang ni kita buat dalam buku tulis lah. Buku tulis. Baru nampak sikit. Yang ni memang kena buat dalam buku tulis lah. Satu. Jadi yang 1, 2, 3,
1, 2, 3 kita akan buat dalam buku tulis. Nanti cikgu masukkan dalam WhatsApp. Buat dalam buku tulis. Kita jawab yang nombor 4 je. Kita jawab yang nombor 4. Okey. Kita jawab nombor 4 dalam kelas kita jawab yang nombor 4. Nanti dalam buat dalam buku tulis nombor 1, 2, 3. Okey, tinggi lori ialah 3 meter. Boleh tak lori itu lalu? Tak boleh. Boleh. Sebab had tinggi dia 4.75 meter. Jadi lori ni lebih rendah. Lori ni 3 meter. Jadi bolehlah lalu. Kalau lori tu 5 meter boleh lalu tak? Tak. Tak boleh. Lubang tu 4.75. Dia 5. Memang tak celus lah. Tak muat lah. Lori tak boleh tunduk-tunduk. Dia memang besar tu je. Dia tak boleh nak kecilkan badan dia. Kalau kita tinggi kita boleh tunduk. Lori tak boleh tunduk. Okey. Santai minda. Santai minda ni ni menggunting lah. Menggunting-gunting. Yang ni kita tak buat lah yang ni. Okey, last. Kita akan buat hari ni. Last. Nombor 7 bentuk. Bentuk ni seronok. Cikgu dah ready tadi. Okey, bentuk ni kita kena nyanyi dulu. Okey, semua tengok. Buku surat 77. Okey. Ini topik baru kita dah habis belajar. Okey, kita dah habis belajar untuk ukuran. Panjang kita dah belajar. Jisim untuk berat pun kita dah belajar. Pakai penimbang kan. Cecair kita dah belajar. Kita dah belajar macam mana nak tengok cecair. Cecair yang ringan, mililiter. Ubat lah ubat. Ubat, mililiter. Kalau nak minum air yang banyak, liter, bawa pergi sekolah 1 liter, 2 liter. Ini yang pergi sekolah minum banyak kan. Ubat kita tak bawa 1 liter, 2 liter untuk minum. Ubat sikit je. 20 ml, 30 ml, banyak ni je. Jadi kita dah habis belajar unit ukuran. Jadi hari ni kita akan sambung tajuk bentuk. Bentuk ni bagi seronok kita kena nyanyi dah dulu. Kita tengok muka surat 77. Kita nyanyi sama-sama lah. Nyanyi sama-sama. Okay, ready? Dah ready belum? Belum. Okay, kita ready Okay, kita tengok. Kita dengar lah. Okay. Sambil tengok buku teks dan dengar lagu 1, 2, mula. Marilah kawan kita belajar bentuk 3 segi diperlihatkan. Silinder juga perlu dihuraikan. 12 sisi sama panjangnya. 6 permukaan sama besarnya. Sebiji dadu itu contohnya. Itulah kubus diberi nama. Ya pula lain sifatnya. Yang kumat. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih kerana mendengar nyanyian daripada cikgu dan anak murid cikgu. Okey. Itu dalam buku teks Lagu tu daripada buku teks. Lagu tu daripada buku teks. Okey. Okey, mutekan dulu suara tu. Okey. Nanti cikgu hantar dalam grup WhatsApp. Kamu boleh klik dalam grup WhatsApp tu untuk kamu dengar lagi sekali lagu tu. Lagu tu best. Nyanyi dalam kelas mesti best kan? Okey, bentuk 3 dimensi.
bentuk 3 dimensi. Kita tengok muka surat 78. Bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi bola. Okay. Kita tengok yang mudah dulu. Dadu. Tolong mute yang kat sana, tolong mute dulu suara dulu. Okey. Dadu. Cikgu. Okey. 10 saat cikgu nak ambil dadu. Okey, sambung. Ini ialah dadu. Dadu bentuknya kubus. Dadu ada 6 permukaan. 6 permukaan rata. Dadu. Ini apa? Dadu. Ada 6 permukaan rata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makan. Ada berapa permukaan? Ada 6. Bentuknya kubus. Bentuknya bentuk apa? Kubus. Kubus. Semua sama. Bentuknya semua sama. Okey. Kalau bekas kotak macam ni, ini kita panggilkan kuboid. Tepi ni, sisi ni dengan sisi ni tak sama panjang. Dia kotak kan, tapi dia kotak yang tak sama panjang. Yang tak sama panjang ni kita panggil apa? Kuboid. Kuboid. Kalau semua sama panjang, kita panggil apa? Kubus. Kubus. Contoh kubus ialah dadu. Kalau ini kuboid, contoh kuboid ialah kotak. Kotak ini ialah kotak CD. Nodi. Kotak nodi. Ni lama dulu cikgu beli untuk anak cikgu dulu. Nodi. Ini kuboid. Yang ini? Dadu. Kubus. Semua sama besar. Tu kubus. Okey. Okey, kita tengok muka surat 78 lagi. Dia ada ciri dia. 6 permukaan sama rata, 8 bucu, 12 sisi lurus. Itu ialah persamaan dia. Yang berbeza ialah yang ini semua sama panjang. Kuboid pula tak sama panjang. Contoh kuboid, kotak. Ini kotak CD gua. Contoh kubus, dadu. Okey, senang je kan? Okey. Nombor 2. Muka surat 79. Muka surat 79. Ada 4 permukaan rata dan ada segitiga. Ada 4 permukaan rata segitiga. Satu permukaan segi 4 sama, ada 5 bucu dan ada 8 sisi lurus. Bentuk apakah ini? Dalam otak kanak-kanak ni ada piramid. Lepas tu kanak-kanak perempuan tu angkat tangan, dia pun cakap piramid. Sebab dia punya hint yang paling mudah sekali. Sebab dia kata ada 4 permukaan segitiga yang sama rata. 4 permukaan. Piramid kan ada segitiga. Cantum. Itu piramid. Piramid ni kawan dia ialah silinder. Piramid dia ada kawan. Kawan dia silinder. Kalau kubus dengan kuboid. Kalau piramid dengan silinder. Silinder pula dah silap. Kun. Kalau piramid kawan dia ialah kun. Kun ni topi. Kun ni topi yang masa birthday party tu. Parti hari lahir ataupun yang tepi jalan.
tepi jalan kan ada construction, ada pembinaan. Mereka letakkan kon. Tak kon. Kalau kon kat tepi jalan warna apa? Kon di tepi jalan warna apa? Kuning. Kuning. Orange. Mungkin ada warna kuning lah. Kuning dengan orange. Ada yang warna kuning, ada yang warna orange. Tapi kebanyakannya orange. Orange ada, kuning pun ada. Dua-dua boleh. Jadi bila mereka susun, okay, di sekolah ada tak? Ada. Ada. Hari sukan kita buat apa? Kita susun kon. Kon tu kon yang tak tajam sangat lah hujung dia untuk mengelakkan kecederaan. Jadi dia macam bagi tumpul lah sikit yang atas tu. Itu di sekolah. Ada kon juga. Kalau kita main PJ, dia ada satu kon yang besar tu. Kan? Kon yang besar tu. Itu kon lah. Dia ada kon yang besar, kon yang kecil. Itu kon. Mukaan dia licin. Jadi bila kita belajar bentuk ni, kita kena ingat ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia kalau untuk piramid, ini disebutkan 4 permukaan rata segitiga, 1 permukaan rata segi 4 sama, ada 5 pucu, ada 8 sisi lurus. Itu ialah piramid. Kalau untuk kon pula, untuk kon 1 permukaan rata, ada permukaan melengkung kan, melengkung 1 pucu. Itu ialah kon. Jadi kita dah belajar kubus, kuboid, piramid, kon. Kubus, kuboid, kubus dengan kuboid kawan dia. Piramid dengan kon. Jadi kita ingatlah bentuk dia. Kita ingat dalam kepala kita. Jadi senang je. Okey. Jadi cuba jawab. Muka surat 79 dia ada cuba jawab. Ada 1 pucu, 1 permukaan rata, ada permukaan melengkung. Itu ialah ciri-ciri bagi kon. Nombor B bila dia kata ada permukaan rata segi 4 tepat. Kalau segi 4 tepat dia ada 8 pucu, itu ialah kuboid. Kalau kubus segi 4 sama. Okey. Yang ni kalau kita cerita macam ni je, dia tak seronok. Dia kena kita kena pegang. Kita kena pegang benda tu. Tanya kawan kita, itu baru seronok. Jadi kawan tak ada. Kena main dengan adik-beradik. Ataupun ayah balik main dengan ayah. Itu okey. Ayah boleh dengan mak boleh. Kalau boleh main dengan jiran, mainlah dengan jiran. Okey, akhir sekali sebelum kita habis kelas kita hari ni, cikgu akan ajar tentang bentuk asas. Bentuk asas. Kenapa sih bentuk asas? Inilah bentuk asas. Habis bentuk asas ni, kita boleh sarapan. Okey, kenapa sih bentuk asas? Permukaan saya ada 6 segi 4 sama. Contoh 3D kubus. Yang ni kubus yang kita buat tadi. Okey tengok muka surat 80. Kubus, bentuk asas dia ialah segi 4 sama. Segi 4 sama. Kuboid pula bentuk asas dia segi 4 tepat dan juga segi 4 sama. Piramid bentuk asas dia ada 2. Segi 3 dengan bentuk segi 4 sama. Itu piramid. Silinder bentuk dia segi 4 tepat dengan bulatan. Bulat. Kon dia ada bentuk macam segitiga tu, tapi segitiga dia bawah dia tak sama. Bawah dia melengkung. Semi bulatan bawah dia. Bawah dia semi bulatan, lepas tu dia ada satu bentuk macam segitiga. Dan dia ada juga satu bulatan. Tapak dia kan bulat. Dia ada satu bulatan kat bawah. Jadi itulah bentuk asas untuk kenapati 3 dimensi. Okey, ada soalan? Nanti yang balance ni lagi kita buat minggu depan lah. Minggu depan cikgu. Minggu depan. InsyaAllah minggu depan tempat. Minggu depan
Dia lebih pada permainan ni. Mainan. Okay Okay, sampai jumpa lagi. Selamat belajar. Dan selamat jumpa lagi. Okay. Belum bercuti lagi tau. Okay. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Bye.